Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 2 akan membentangkan tentang isu kepelbagaian etnik di Malaysia dan hubungannya dengan etika bersosial dan berbudaya dalam pelbagai peradaban. Pengenalan. Malaysia adalah sebuah negara yang bertamadun, beragama dan majmuk dari segala ciri dan ia sangat berbeza dengan negara lain. Majoriti rakyat Malaysia terdiri daripada masyarakat Melayu, Cina dan India. Di sini juga pelbagai kaum etnik berbeza yang mempunyai identiti budaya mereka yang sangat unik dan istimewa. Terdapat konsep asas hubungan etnik, iaitu ia merujuk kepada kelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir sama, yang seragam, manakala bangsa merujuk kepada kelompok manusia yang mempunyai asal-usul yang sama. Seterusnya, definisi etika bersosial, etika berbudaya dan peradaban. Etika didefinisikan sebagai amalan baik atau prinsip yang dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Ia merujuk kepada sistem tingkah laku manusia di mana ia bersifat duniawi dan boleh berubah. Etika bersosial pula merujuk kepada pergaulan antara sesama manusia dalam kehidupan seharian. Manakala etika berbudaya merujuk kepada kemajuan akal budi. Etika sosial dan budaya ini mempunyai cabaran dan ia merupakan satu peranan yang cukup tinggi dan perlu wujud dalam kehidupan masyarakat. Peradaban merujuk kepada pengaruh kebudayaan sebuah tamadun yang diterapkan apabila mereka menakluki sesebuah negara tersebut. Etika dan peradaban perlu bergerak seiring dan harus dipupuk dalam diri setiap masyarakat. Hal ini kerana ia adalah elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia serta ia membantu dalam mendidik masyarakat terutamanya generasi pada masa kini. Kepelbagaian etnik, kaum, bangsa, budaya dan agama di Malaysia telah membentuk sebuah masyarakat plural yang dapat hidup secara bersama dan harmonis sehingga kini. Namun begitu, terdapat juga isu-isu yang timbul dan cabaran yang dihadapi dalam kalangan masyarakat Malaysia, terutamanya dalam etika bersosial dan berbudaya dalam pelbagai peradaban. Maka dengan itu, perbentangan ini adalah satu medium membincangkan isu kepelbagaian etnik di Malaysia dan hubungannya dengan etika bersosial dan berbudaya dalam pelbagai peradaban. Kini, saya akan beralih ke isu dan cabaran hubungan antara penganut agama dalam etnik dan kaum di Malaysia. Yang pertama ialah pengertian agama. Agama boleh ditakrifkan dengan ketentuan hidup manusia mengikut suatu ikatan antara alam rohani dan alam gaib yang berkuasa terhadap diri dan dunia yang diketahui olehnya dan juga terhadap siapa yang ia rela memperhambakan. Kemudian saya akan menerangkan tentang agama-agama yang terdapat di dalam Malaysia, iaitu Islam, Kristian, Buddha dan Hindu. Yang pertama ialah Islam, iaitu kepercayaan seseorang itu dengan mengucap syahadah atau mempercayai bahawa tiada Tuhan selain Allah SWT dan bahawa Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah. Agama Kristian pula iaitu 4 prinsip utamanya ialah terdapat satu Tuhan yang mencipta seluruh alam, berpegang pada Trinity, ajarannya harus diikuti dan setiap mereka akan diadili oleh Tuhan berdasarkan tingkah laku di dunia. Yang ketiga iaitu Buddha, iaitu membawa maksud kepada 4 kebenaran mulia mengenai alam iaitu penderitaan, penyebab kepada penderitaan, pendapatan nafsu dan jalan menuju kebenaran iaitu jalan 8 lapis yang menyambut perayaan Hari Wesak. Yang keempat iaitu agama Hindu. Agama yang mempunyai banyak idea dan disebut sebagai cara hidup atau keluarga agama yang bukannya agama tinggal yang teratur. Maafkan saya, bukannya agama tunggal yang teratur. Isi yang terakhir daripada saya iaitu cabaran dan isu berkaitan agama yang telah berlaku di Malaysia. Saya akan menerangkan 3 perkara penting atau 3 tragedi penting yang telah berlaku dalam Malaysia. Yang pertama iaitu tragedi 13 Mei yang berlaku pada tahun 1969, iaitu 2 hari selepas putusan pilihan raya umum antara yang berlaku antara kaum Melayu dan Cina yang bermula di Kampung Baru, yang mula dikatakan berlaku apabila kaum Cina menghina kaum Melayu dengan membawa penyapu yang membawa maksud menghalau atau menyapu keluar orang Melayu dari Kuala Lumpur selepas parti perikatan iaitu parti utama di Malaysia telah kehilangan majoriti 2/3 kerusi di parlimen yang merupakan sebab peristiwa tragis ini berlaku yang membawa kesan sehingga sekarang. Yang kedua iaitu tragedi Natrah yang berlaku sebelum mereka iaitu pada 1990 yang berlaku di Singapura yang berpunca daripada keputusan mahkamah ketika itu
di bawah kuasa British yang memerintahkan agar Natrah dikembalikan kepada ibu bapa kandungnya dan mereka berhak menentukan agama Natrah dan kembalikan agama asalnya iaitu Kristian. Tragedi yang ketiga iaitu perarakan kepala lembu yang berdarah pada 28 Ogos 2009 yang membantah pembinaan kuil India di Seksyen 23 Shah Alam yang majoriti di situ beragama Islam dan berdekatan dengan surau. Penduduk di situ membantah dan mengadakan perhimpunan secara aman kerana kecewa dan marah dengan sikap pemimpin politik di situ yang tidak sensitif dengan keadaan di situ dan menyifatkan kepala lembu sebagai pemimpin yang kurang bijak atau bodoh oleh orang Melayu. Seterusnya, saya akan menyambung tentang implikasi isu kepelbagaian etnik di Malaysia. Pertama, dari aspek sosial. Terdapat dua implikasi dari aspek sosial, iaitu masalah ketegangan keagamaan dalam etnik di Malaysia dan isu perkauman. Kedua-dua masalah ini adalah dalam masalah yang sama, iaitu masalah rasism di kalangan etnik di Malaysia. Kepelbagaian etnik di Malaysia yang tidak bersatu padu berpunca dari pembinaan sekolah jenis kebangsaan Cina dan India yang menimbulkan perbezaan terhadap etnik-etnik yang ada di Malaysia. Oleh sebab itu, masalah perkauman ini sukar untuk dibendung kerana dari pokok akarnya sudah dibesarkan dengan perbezaan ini. Aspek yang kedua ialah dari aspek politik dan perlembagaan. Kepelbagaian etnik di Malaysia menimbulkan isu politik perkauman dari bermulanya penubuhan Malaysia dan sehingga kini. Isu ini juga telah dibuktikan daripada isu perpisahan antara Singapura dan Tanah Melayu. Masalah utama pada masa itu adalah antara perkauman Cina dan Melayu yang masing-masingnya ingin hak mereka di Tanah Melayu. Sehingga kini, hak istimewa Melayu juga tergugat kerana ketidakadilan yang dirasai oleh kaum India dan Cina yang juga menetap di tanah yang sama. Dan yang terakhir adalah dari aspek ekonomi. Seperti yang telah terbukti, pada masa kini kita dapat melihat kebanyakan kaum yang berjaya dan di kalangan T20 adalah kaum Cina. Ya, jurang agihan pendapatan di Malaysia kini didominasi oleh kaum Cina seperti yang terbukti dari data purata agihan pendapatan di Malaysia. Ekonomi yang didominasi oleh kaum Cina ini menimbulkan perasaan ketidakadilan terhadap kaum lain, terutamanya kaum Melayu kerana mereka adalah bumi putera. Oleh sebab dominasi ini juga menampakkan gelandangan di Malaysia kebanyakannya adalah dari kaum Melayu kerana semua sektor ekonomi didominasi oleh kaum Cina. Antara cabaran dalam mengatasi masalah sosial dan budaya dalam kalangan masyarakat di Malaysia ialah pengaruh media masa sebagai platform penyebaran maklumat palsu. Media masa bukan sahaja membekalkan fakta dan data tertentu, ia juga memberikan maklumat tentang matlamat, maksud dan kesaintifikanan suatu peristiwa. Media masa ini pula perlu peka dalam penyampaian suatu dasar, lebih-lebih lagi jika isu tersebut menyentuh isu sensitif supaya tidak menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Melalui matlamat yang tepat, masyarakat akan dapat memahami kehendak dan matlamat kerajaan dalam melaksanakan sesuatu dasar. Walau bagaimanapun, media sosial telah disalahgunakan oleh individu yang tidak beretika dalam menyebarkan maklumat yang tidak sahih. Maklumat palsu ini dapat mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat untuk terus percaya kepada berita tersebut dan kesannya membawa kepada sentimen negatif perkauman. Contohnya, penyebaran video berkaitan lagu negaraku dalam versi bahasa Mandarin telah membuka mata masyarakat. Selain itu, sikap masyarakat yang mengagungkan budaya barat berbanding negara sendiri. Masyarakat kini lihat kian melupakan khazanah dan warisan kesenian Melayu, Cina, India dari segi tarian, muzik serta pakaian tradisional yang menjadi identiti sebuah kaum. Malangnya, generasi kini kian leka serta terpengaruh dengan budaya barat dari aspek gaya hidup, percakapan, pakaian dan tidak punya moral dan beretika. Setiap daripada kita hendaklah berbangga menjadi rakyat Malaysia tanpa mengira warna kulit, bahasa dan kepercayaan. Semua rakyat perlu mempertahankan nama baik negara untuk berusaha untuk mengharumkan nama negara. Dengan memiliki sikap berbangga sebagai rakyat Malaysia, kita akan sentiasa berusaha mengekalkan hubungan kita dengan rakyat Malaysia yang lain.
walaupun berlainan kaum, kebudayaan dan kepercayaan. Pendek kata, sikap di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, perlu diamalkan dan dijiwai sepenuhnya. Setiap daripada kita haruslah mempunyai sifat setia dan sayang akan negara dengan menghormati dan menunjukkan taat setia kepada raja dan para pemimpin negara. Akhir sekali, peneroran budaya hedonisme dalam kalangan generasi muda iaitu mengutamakan kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan hidup. Hal ini akan merapuhkan semangat jati diri serta pegangan agama dan akan menjatuhkan nilai sebuah masyarakat. Kita sendiri haruslah memasang niat dan matlamat supaya dapat mengelakkan diri daripada terlibat daripada budaya ini. Ramai ibu bapa sekarang yang tidak mempedulikan anak-anak mereka kerana terlalu sibuk dengan kerjaya masing-masing. Sebagai ibu bapa, kita haruslah menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak kita, kerana dengan cara ini mereka akan merasakan diri mereka disayangi dan dalam masa yang sama dapat mengelakkan berlakunya perkara yang tidak baik berlaku. Baik, sekarang saya akan bahaskan hubungannya dengan etika bersosial dan berbudaya. Etika bersosial dan berbudaya adalah wajib untuk diterapkan di dalam diri masing-masing untuk menghormati hak dan budaya orang lain supaya mereka dihormati. Etika sosial dan berbudaya bergantung kepada keupayaan individu untuk menyedari bahawa setiap tindakan mempunyai kesan yang mempengaruhi keadaan di sekeliling kita. Setelah menyedari bahawa manusia akan bertindak bukan sahaja untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain yang berada di sekeliling, dia akan bertindak sewajarnya. Etika sosial merangkumi semua norma tingkah laku manusia yang dapat hidup bersama dengan yang lain. Tingkah laku manusia yang berkaitan dengan alam sekitar dan institusi juga dikawal oleh norma-norma ini. Oleh itu, etika sosial ditakrifkan sebagai penolakan terhadap sebarang perlakuan yang boleh memudaratkan. Etika sosial menuntut setiap manusia memiliki kesedaran yang membolehkannya membezakan antara apa yang baik dan apa yang buruk. Ia juga perlu mempunyai rasa kerjasama, keinginan dan inisiatif semua supaya dia boleh secara sukarela melakukan apa yang orang lain mahu dan mengelakkan apa yang mereka tidak mahu. Hubungannya dengan etika bersosial dan berbudaya dari aspek peradaban Malaysia. Okey, peradaban Malaysia. Sejarah kepelbagaian masyarakat di Malaysia dibuktikan melalui perkembangan dan kegemilangan peradaban alam Melayu sejak zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka lagi. Sejak abad ke-5 Masihi, terdapat interaksi dengan pelbagai tamadun luar yang melibatkan interaksi pelbagai budaya masyarakat di seluruh dunia. Pertemuan dan perselisihan ini melahirkan fenomena masyarakat yang dikenali sebagai kepluralitian budaya. Sejak permulaan tamadun manusia, tamadun utama dunia meletakkan etika setaraf dengan agama dan kepercayaan. Pada zaman dahulu, raja-raja menugaskan para intelek dan pendeta untuk menulis pelbagai karya tentang etika dan moral untuk dijadikan garis panduan bagi masyarakat. Mewujudkan kesedaran dalam masyarakat, usaha membina peradaban dan mencapai status kemajuan bagi Malaysia, terutamanya dalam merealisasikan wawasan kemakmuran bersama 2030. Seharusnya bertunjangkan persefahaman, tolak ansur dan rasa hormat menghormati. Walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai penganut agama dan mengamalkan budaya berbeza, sifat kebersamaan perlu ada bagi merealisasikan matlamat perpaduan nasional. Pada pendapat saya, untuk melangkah ke masa hadapan yang lebih cemerlang, negara kita harus bijak mengurus kerajaan serta dengan tegas dan berkesan mengatasi pelbagai kelemahan dan kekurangannya. Antara cabaran besar yang perlu ditanganinya dalam usaha tersebut ialah pemantapan etika bersosial dan berbudaya. Etika sosial dan budaya adalah selaras dengan cabaran keempat Wawasan 2020, iaitu mewujudkan masyarakat yang mempunyai ciri sosial dan budaya yang kukuh, warga negara yang mempunyai nilai agama dan kerohanian yang kukuh,
serta berakhlak mulia. Malaysia merupakan sebuah negara dengan masyarakat berbelah bangsa dengan majoriti masyarakat Melayu, Cina dan India. Terdapat pelbagai kaum etnik berbeza di Malaysia dengan identiti budaya mereka yang unik dan istimewa, dengan beberapa persamaan di antaranya. Mereka beragama Kristian dan mengikut budaya tempatan, namun mereka juga bertutur dalam bahasa ibunda. Setiap kumpulan etnik mempunyai kualiti budaya yang berbeza daripada yang lain, serta tahap integrasi yang berbeza-beza. Orang Cina telah mengintegrasikan budaya Melayu di beberapa tempat, termasuk daerah Terengganu, dan telah melahirkan kumpulan seperti Baba Nyonya di Melaka dan Cina Kadazan di Sabah. Seterusnya, rakyat Malaysia menikmati pelbagai cuti umum dan perayaan sepanjang tahun, sama ada di peringkat kebangsaan dan negeri. Terdapat juga perayaan yang disambut segolongan etnik atau kumpulan agama tertentu, tetapi tidak ditetapkan sebagai cuti umum. Perayaan-perayaan utama bagi setiap agama utama merupakan cuti umum. Selain itu, kesenian dan muzik telah lama bertapak di Malaysia, dengan seni Melayu mula berkembang sejak zaman Kesultanan Melayu. Seni tradisional berpusat pada bidang seperti ukiran, barangan perak dan tenunan. Seni persembahan dan wayang kulit amat popular dan sering memaparkan pengaruh India. Pelbagai pengaruh dapat dilihat dalam seni bina daripada budaya individu di Malaysia serta daripada negara-negara lain. Sajian makanan sering terbahagi mengikut garis etnik, tetapi beberapa hidangan wujud dengan adunan dari pelbagai kumpulan etnik. Pertukaran budaya di antara tamadun yang berbeza telah berjaya membentuk arus tamadun manusia yang terus ingin melonjak ke hadapan. Setiap amalan atau rutin yang dilakukan, tak kira apa bangsa sekalipun, menjadi satu budaya hidupnya yang merangkumi seluruh aspek kehidupan seperti bahasa ataupun dialek percakapannya, kepercayaan dan pantang adat istiadat kelahiran maupun adat istiadat raja atau pemerintah serta nilai etika masyarakat. Ini semua diambil kira sebagai budaya sesebuah ataupun sesuatu bangsa. Amalan budaya dalam masyarakat juga boleh berubah seiring dengan peredaran masa. Ianya membuka peluang kepada pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dan ruang budaya masyarakat untuk bertembung dan mengalami proses-proses perubahan sama ada asimilasi ataupun secara akulturasi. Asimilasi budaya ialah suatu kejadian di mana sesebuah kelompok ataupun budaya minoriti semakin menyerupai masyarakat yang dominan. Asimilasi ini boleh terjadi secara spontan ataupun secara paksa. Manakala proses akulturasi merupakan adaptasi budaya asing secara terus dalam budaya mereka sendiri, kerana masyarakat menerima perubahan budaya tersebut secara terbuka, terutama apabila tidak ada percanggahan dari segi adat dan agama. Okey, sejarah perkembangan budaya popular yang terawal berkait rapat dengan sejarah revolusi perindustrian di Eropah pada abad yang ke-19. Ini menyebabkan kemunculan golongan pertengahan ataupun dipanggil working class yang merapatkan jurang di antara budaya bangsawan dan juga budaya bawahan ketika era tersebut. Walaupun budaya popular cuma dianggap wujud ketika abad yang ke-19, namun jika mengikut kefahaman istilah popular itu sendiri, itu bermakna sesuatu yang diminati oleh kebanyakan masyarakat dalam tidak kira dalam kelompok masyarakat yang mana. Maka ini telah membuktikan bahawa semenjak kewujudan manusia lagi, contohnya seperti zaman perluasan Empire Roman ke Greece, masa Romawi begitu tergila-gilakan arca-arca milik orang-orang Greek sehingga mereka sanggup membuat arca salinan untuk dimiliki dan dijadikan rujukan. Arca-arca milik orang Greek ini sehingga hari ini telah berjaya menjadi hasil rujukan pengkaji-pengkaji seni apabila arca yang asal telah musnah. Okey, dari aspek sosial, salah satu peradaban budaya yang telah masuk ke masyarakat Melayu adalah cara berkomunikasi dengan lebih moden dan mudah. Suatu ketika dahulu masyarakat Melayu menggunakan alat seperti
beduk sebagai tanda masuk waktu solat dan juga surat menyurat sebagai alat perhubungan. Peradaban masyarakat barat yang telah merubah era digital ini telah berjaya diadaptasi dengan mudah oleh masyarakat di Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum dan agama yang telah hidup bersama dalam satu masyarakat dari merdeka sehingga kini tanpa perang saudara seperti mana perang saudara yang berlaku di negara Asia Barat. Kita sebagai masyarakat yang majmuk perlu berusaha untuk mengharmonikan hubungan masyarakat yang berbilang bangsa dan budaya di negara ini. Dalam negara majmuk, isu perpaduan dan juga perjanjian adalah kritikal kerana perpaduan merupakan asas pertumbuhan dan juga kestabilan bagi bidang politik, isu sosial dan juga ekonomi. Persefahaman dalam kalangan pemimpin juga amat penting kerana melaluinya rakyat akan mendapat isyarat yang jelas untuk mengharmonikan hubungan masyarakat yang berbilang bangsa dan budaya di dalam negara ini. Malahan, ia juga adalah tanggungjawab kepada semua warga negara. Agama sentiasa menjadi insentif yang kuat untuk manusia melakukan kebaikan di dalam kes hubungan etnik ini. Seperti contoh, agama Islam tidak melarang penganutnya untuk melakukan kebaikan tanpa mengira kaum, agama, warna kulit dan juga warisan mereka. Jadi kesimpulannya, semua pihak perlu bertanggungjawab dalam menggalas kewajipan ini. Pemimpin-pemimpin daripada pelbagai peringkat terutamanya harus senada dalam merealisasikan agenda perbudayaan dan juga etnik di dalam negara ini.